Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah pagi ini dapat kita bersama-sama lagi untuk kita meneruskan pengajian kita yang berkaitan dengan kitab kita, iaitu kitab Kifayatul Akhyar min fi Hilli Ghayatil Ikhtisar, kitab fiqh mazhab Syafi'i rahimallahu taala. Dan insya-Allah pagi ini kita akan bincangkan berkaitan dengan kitabus salah, kitab berkaitan dengan salat. Sebelum ni kita telah kita dah bincangkan berkaitan dengan kitab taharah, dan pada pagi ini kita masuk berkaitan dengan kitab salah. Kata Imam Abi Suja' rahimahullah ta'ala, saya teruskan saja tuan-tuan tanpa meninggalkan lagi. Imam Abi Suja' rahimahullah ta'ala mengatakan bahawa as-salawatul mafrudatu khamsun الظهر وأول وقتها زوال الشمس وآخره إذا صار الظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. Selawat yang fardu itu 5. Yang pertamanya zuhur. Awal waktunya ialah tergelincirnya matahari, dan akhir waktunya apabila bayang-bayang menyerupai sama panjang dengan bayang-bayangnya. Satu benda yang mana bayang-bayangnya sama panjang dengan benda tersebut. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kata sahib pemilik kitab Kifayatul Akhyar ni, dia kata salat ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fil lughah ad-du'a. Salat ni pada bahasanya adalah doa. Bahasa Melayu pun kita panggil doa, bahasa Arab pun kita panggil doa. Qala Allah Ta'ala wa salli alaihim. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa salli alaihim, maknanya ai ud'u lahum, doakan untuk mereka. Adapun daripada segi syarak, istilah syaraknya, ibarah an af'alin wa aqwalin muftatahatun bitakbir mukhtatamatun bitaslim bisyurut. Dari segi syaraknya, ibarah salat itu adalah ibarat yang terdiri daripada perbuatan-perbuatan dan kata-kata yang khusus, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan syarat-syaratnya lah, dengan rukun-rukunnya. Itu dari segi syaraknya. Adapun asal kewajipan, dia kata imam ini, muallif kitab Kifayatul Akhyar, dia kata asalnya qauluhu ta'ala wa aqimus salah, dan dirikanlah salat. Bukan setakat dirikan salat, tetapi kata dia hafizu 'alaiha, jaga salat tersebut. Dan hadis dalam bab ni sangat banyak, dan ijma' juga telah berlaku dalam kewajipan salat ke atas kita sehari semalam ialah 5 waktu salat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kewajipan salat ini memang tidak perlu diragui lagi dengan nas Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana salat ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah
cara wajib untuk kita berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Cara wajib untuk kita berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, sehari 5 kali kita berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala melalui salat. Kenapa saya kata berhubung? Sebab dalam salat kita kata kita berbual ataupun istilahnya kita bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Bermula dengan memuji Allah, kemudian kita baca surah Al-Fatihah. Seperti mana thabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa kita membaca surah Al-Fatihah itu dijawab oleh Allah. Alhamdulillah, bila kita baca alhamdulillah rabbil alamin, dalam hadis Nabi kata hamadani abdi, hamba-hambaku telah memuji aku. Tengok tuan-tuan, dia katakan thabit dalam hadis begitu. Jadi umpamanya salat ni adalah waktu yang wajib kita berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Mesti kata tak. Wajiblah 5 kali kita berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk nak mengekalkan kebergantungan kita dengan Allah, untuk nak menyatakan kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk nak menyatakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salat itu yang wajib. Yang sunat tu banyak katakan. Yang wajib ini katakan, lepaskan yang wajib dahulu, kemudian yang sunat itu akan diikut. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang membezakan kita dengan orang bukan Islam ialah salat. As-salah, al-ahdu, apa ni kita kata perbezaan kita dengan seperti mana thabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beza kita dengan orang antara beza kita dengan orang kafir itu orang Islam dengan orang kafir itu as-salah. Maka salat ni tadi tentang mati Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang zahirnya, yang kita real, kita nampak depan mata kita. Bila dia salat kita tahu dia ni orang Islam. Tapi bab akidah, bab i'tiqad apa semua, benda tu dalam hati. Barangkali orang itu hanya sekadar, maknanya kita kata dia tidak, kita tak tahu, tak dapat nak bezakan seorang itu sebab ianya berbentuk dalam hati. Tak i'tiqad itu. Tapi kalau orang itu salat, zahirnya kita nak tahu, fahamlah bila dia salat, ni orang Islam katakan. Tapi bila orang kalau tidak salat, dia katakan, lah kalau kita kat Malaysia ni orang Melayu, kita tahulah dia orang Islam. Tapi barangkali ada saja orang Melayu yang telah murtad. Di situ kita tak dapat nak beza. Kita tengok, ni orang Melayu takkanlah bukan Islam, kita ingat orang Islam. Tak. Sebab orang kata ramai orang yang tak salat, katakan kat Malaysia ni ramai yang tak salat. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala beri hidayah kepada mereka, kepada kita semua untuk terus mendirikan salat, katakan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Kitabus Salah, bila membincangkan, nanti kita akan bincangkan lebih lanjut, kita kata sebentar lagi. Imam Abi Syuja' rahimahullah ta'ala, dia bawa salat yang pertama itu adalah salat zuhur. Wa bada'a bi dzikri awqatiha, kata syarahnya kitab Kifayatul Akhyar ni, kitab ataupun Imam Abi Syuja' telah menyebut awal waktu yang pertama yang disebut ialah salat zuhur. Dan dia telah menyatakan awal waktunya. Kerana nama Allah Subhanahu wa taala, apabila diterangkan awal waktu dan akhir waktu, apa kepentingannya,
Kerana awal waktu itu nak menunjukkan kewajipan salat dan berakhirnya waktu untuk menyatakan telah luput ataupun telah kita kata telah habis tempoh waktu salat tersebut. Dan di sini tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala telah jelas dalam firman Allah Subhanahu wa taala, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu ke atas orang-orang yang beriman waktu yang telah ditentukan. Ada waktu yang telah ditentukan. Muakkad. Jibril alaihi salam diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ammani Jibril inda bait marratain. Jibril telah mengimami aku, maknanya Jibril telah jadi imam kat depan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Kaabah itu 2 kali. Indal baiti marratain. Fa shalla bi az-zuhra hina zalat asy-syams. Maka dia telah melaksanakan salat, maknanya berimamkan, dia imam, aku di belakangnya, salat zuhur itu ketika tergelincirnya matahari. Wa kanat qadr asy-syirak. Wa kanat qadr asy-syirak. Makna tempoh salat itu kita katakan, ataupun wa kanat qadr asy-syirak, maknanya dan umpamanya tu dikata asy-syirak ini tuan-tuan disebut kat sini yakunu min awwali nahr ila akhirih. Fi zillil kita kata istilah lah yang digunakan oleh orang Arab itu, khususnya dalam hadis ini, wa kanat qadru asy-syirak. Asy-syirak ahadus suyurun na'al, katakan, iaitu merujuk kepada istilah lah, kita kata istilah kat sini kata ahadus suyur an-na'al. Saya tak pasti dia punya nak terjemah apa dekat sini. Ahadus suyur an-nahar, an-na'l, kan an-nahar, an-na'lu ni slipper lah, katakan. Wa salla bi al-'asr hina kana zilluhu mithluhu. Dan Jibril alaihi salam dia salat dengan aku salat asar ketika zillu mithlahu, maknanya bayang-bayang satu benda itu bayang-bayangnya sama panjang. Mula salat asar. Dan dia salat dengan aku salat maghrib pula ketika orang-orang berbuka puasa. Dan dia salat isyak bersama dengan aku ketika ghabatis syafaq, hilangnya syafaq. Maknanya syafaq ini kemerahan di ufuk. Dan dia salat fajar bersama dengan aku hina hurimat ta'am wa syarab ala sa'im. Dan dia salat fajar ketika diharamkan ke atas orang makan dan minum, khusus untuk orang yang berpuasa. Falamma kana al-ghad, dan apabila besok harinya pula, dia telah salat Jibril dengan aku zuhur itu ketika satu benda itu sama panjang bayang-bayangnya dengan benda tersebut, iaitu awal waktu asar. Wa shalla bi al-'asr hina kana dhilluhu mithli. Dan Jibril semayang bersama dengan aku ketika salat asar apabila bayang-bayang tadi ataupun satu benda itu bayang-bayangnya 2 kali ganda daripada benda tersebut. Dan dia
salat maghrib ketika orang berbuka puasa, dan salat isyak sehingga sepertiga malam yang terawal. Wa shalla bi al-isya'a ila thuluthil lailil awal. Dan dia salat fajar dengan aku, fa asfara ni maknanya dia dah hampir nak siang, dia katakan. Dah nak terang, dia katakan. Summa iltafata ilayya wa qala, kemudian Jibril memandang aku ataupun memalingkan wajahnya kepada aku, wa qala ya Muhammad, wahai Muhammad, hadza waqtul anbiya min qablik, inilah waktu para anbiya sebelum kamu. Wal waqtu ma baina hadaini alwaqtaini, dan waktu salat 5 fardu ni di antara kedua-dua waktu itulah, maknanya waktu semalam dengan waktu hari ini. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Imam Tirmizi, dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Wal Hakim qala Tirmizi qala Al-Bukhari innahu asah syai' fil mawaqit. Kata Imam Bukhari, hadis ini adalah hadis yang paling sahih dalam menyatakan waktu solat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tergelincir matahari ini, kalau kita lihat, maknanya kalau pada asalnya apabila matahari itu berada tegak di atas kepala kita, condong saja ke arah barat, katakan, maka masuklah waktu zuhur. Dulu tak ada apa jam apa semua, sekarang kita semua pakai jam. Jadi sebab itu dalam bab waktu salat ini kita ada waktun qat'iyyun dan kita ada waktun zanniyun. Zanniyatus subut. Apa maksudnya Ustaz katakan? Waktu salat yang kita kata qat'i itu apabila kita menggunakan kaedah matahari seperti mana yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Kita nampak matahari itu condong nak ke barat, dan kita kata bayang-bayang telah ada, maka tuan-tuan mati Allah qat'i, katakan masuk dah waktu zuhur. Tapi apabila kita menggunakan jam hari ini, dia panggil qat'i, dia tak panggil qat'i, dia panggil zanni. Tetapi masih lagi kita kata dhanniyah, tetapi dia dia membawa maksud bukanlah kata kita syak ke tidak, ragu tidak, tapi dhanniyah, dhanni tapi qat'i tersebut. Dia kategori dia adalah dhanni, dan dia adalah kita kata sabit, tetap yakin, meyakinkan. Sebab itu bila membincangkan berkaitan dengan dhanniyah, kenapa dipanggil dhanniyah? Sebab kita anggaran. Ada jam-jam kita kata hari ini yang jadual waktu salat kita adalah dianggap sebagai dhanniyah sahaja. Sebab itu kalau kita terawal seminit, terlewat seminit, katakan, maka tidaklah menjadi kesalahan. Khususnya nanti kita akan lihat dalam bab azan. Ada orang dia terazan, bukan sengaja terazan seminit lebih awal. Mungkin barangkali katakan jam dia tadi, wallahu alam, kita tak tahu, ataupun terlewat jam kat surau ke kat masjidnya betul, bergerak, rupanya baterinya dah nak low, dah nak habis, katakan bateri dah nak habis, jadi menyebabkan jamnya tadi bergerak lambat sikit ataupun lewat seminit. Kalau hari ni kita tengok jam-jam di masjid, jam-jam di surau, yang ada tak sama. Depan, belakang, kiri, kanan jam yang ada tak sama. Tak sama. Tapi tidak ada masalah. Saya katakan tadi dhanniyah, katakan benda yang dhanniyah
Zanniyatus subut kata masih lagi kita kata bolehlah kita kata walaupun lewat seminit ke cepat seminit ke boleh, tak ada masalah. Tapi janganlah terlalu awal. Lah 5 minit ke 10 minit ke awal, tu tak boleh lah katakan. Tak boleh. Tak. Maka kita katakan azan yang itu adalah terbatal secara automatically kerana azan sebelum masuk waktu. Sebelum masuk waktu. Maka perlu dilaungkan azan kali kedua. Nanti kita akan lihat. Wal asr kata seterusnya, wal asr wa awwal waqtiha ziyadatu ala zillil mithl zillil mithl wa akhiruhu fil ikhtiyar ila zilli mithlain wa fil jawazi ila ghurubi syams. Dan asar itu awal waktunya apabila satu benda itu bayang-bayangnya melebihi daripadanya. Tak. Lebih daripada satu kali ganda. Maknanya kalau kita kata satu batang sini bayang-bayangnya sama panjang ni akhir waktu zuhur. Tak. Dalam masa yang sama juga kita kata kat sini ada yang dipanggil waktu mushtarak, waktu yang dikongsikan, iaitu akhir waktu zuhur, awal waktu asar. Di sini kata ulama, sebab itu kalau seorang itu dia salat di takbiratul ihram Allahu Akbar untuk sembahyang zuhur, lalu masuklah waktu solat asar misalnya kata, orang pun lakukan azan Allahu Akbar Allahu Akbar, tak. Maka ketika itu bagaimana salatnya Ustaz? Katakan teruskan salat, selesaikan salat zuhur itu, maka sah salat zuhurnya. Kenapa Ustaz kata sah? Sebab di sana ada perbahasan di sisi ulama, iaitu akhir waktu, antaranya ialah perbahasan yang disebut kalau berdasarkan hadis Jibril AS tadi, ialah Jibril AS mengajar Nabi salat zuhur itu berakhir pada awal waktu asar. Awal waktu asar. Jadi sebab itu kita kata kalau jika orang itu masih lagi kita kata mendirikan solat pada akhir waktu dan dia sembahyang tadi angkat takbir lalu azan berkumandang, kita kata teruskan solat asar itu, teruskan solat zuhur itu. Kerana adanya dipanggil waktu mushtarak, waktu yang dikongsikan itu. Tetapi tidak digalakkan nama Allah untuk seorang itu melewat-lewatkan solat sehingga masuk waktu solat asar, katakan. Kita banyak nas kat situ yang menerangkan supaya mana afdalnya kita salat pada awal waktu. Wa akhiru fi ikhtiyari, dan akhirnya dia kata seterusnya akhir waktu salat asar itu yang dipilih. Yang dipilih katakan. Kata Imam muallif kitab Kifayatul Akhyar, dia kata fahuwa akhir waktu zuhur wa awal tu aksar lil khabar. Kata Imam Syuja' tadi, awal waktunya apabila bayang-bayang itu melebihi satu benda itu, dan akhirnya gini dia katakan, maka kata muallif kitab Kifayatul Akhyar, dia kata ini berdasarkan nas yang disebutkan tadi, hadis Jibril tadi. Hadis apa? Jibril. Ada daripada Abdullah bin Abbas, riwayat Hakim, Tirmizi, dan juga kita kata Imam Bukhari, hadis yang paling sahih dalam bab penentuan waktu solat, kata. Lakin kata muallif kitab Kifayatul Akhyar, lakin la budda min ziyadati dhill wa in qallat, lianna khuruj waqt adh-dhuhr la yakadu ya'rif illa bi tilka ziyadah. فإذا صار ظل كل شيء مثلي خرج وقت اختيار. Akan tetapi dia kata la budda min ziyadati zil. Kata Imam Syuja' tadi apa? Ziyadati ala zil mithl, katakan. Sebab kenapa dia kata ziyadah? Kenapa tambah? Sedangkan dalam nas tadi kita kata salat
asar itu Jibril datang pada hari yang pertama apabila matahari bayang-bayang sama panjang dengan satu benda tu. Datang Imam Abi Syuja', dia kata awal waktu asar tu kena tambah sikit. Ada dhilli mithl. Dia kata la budda min ziyadati zil wa in qallat. Tak boleh tidak kena tambah sikit bayang-bayangnya tu melebihi daripada satu benda tu sikit, walaupun sikit, katakan walaupun sikit. Kenapa? Lianna khuruj waqti az-zuhr la yakadu yu'raf illa bitilka ziyadah. Kerana akhir waktu zuhur itu tidak dapat diketahui kecuali apabila kita tambah sikit bayang-bayang itu, wallahu a'lam, barulah kita kata masuknya waktu, confirm masuknya waktu asar. Kalau tengah-tengah tu kalau sama tu kita kata masih lagi mustabah, masih lagi kita kata ada dia panggil macam tadilah ada syubhah kat situ, kata masih zuhur ke masih asar ke, katakan dah masuk waktu asar ke masih zuhur. Tapi lepas tu dia kata sebab itulah kena tambah sikit bayang-bayangnya untuk memastikan benar-benar telah masuk waktu asar dan waktu zuhur telah berakhir. Itu sebabnya dia kata disebut tu ziyadah ala dhilli mithl, itu pandangan, katakan. فإذا صار ظل كل شيء مثليه خرج وقت اختيار، katakan. وسمي به لأن المختار والراجح. Dan dipilih akhir waktu salat asar itu, dan yang rajihlah kat sini kata berdasarkan hadis Jibril tadi, apabila bayang-bayang tadi dua kali ganda sesuatu itu. Kalau tangan kita tak benda yang tegak itu, kita tengok kalau bayang-bayangnya dua kali ganda, maka itu adalah akhir waktu salat asar, katakan. Akan tetapi kata Imam tadi, wa fil jawazi, harus salat asar itu sehingga terbenamnya matahari. Terbenam matahari. Hujahnya kata Imam berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqtul asar ma lam taghrub asy-syams. Ada hadis lain yang katakan waktu solat asar itu selagi mana matahari tak tenggelam. Tak tenggelamnya matahari. Isnad ini dalam Sahih Muslim, katakan. Wallahu a'lam. Jadi dalam mati Allah Subhanahu wa taala, kata Imam muallif kitab Kifayatul Akhyar, dia kata wa'lam anna lil 'asr arba'atu awqat. Ketahuilah bahawa salat asar itu ada 4 waktu. Waktul fadilah, waktu yang afdal, wa huwa ila an yasira zil mithli syakhis, katakan. Waktu afdal ialah bermulanya tadi sampai akhirnya bayang-bayang itu ada dua kali ganda daripada sesuatu benda. Itu waktu yang fadilah, waktu yang bagus, yang baik. Dan waktu yang harus tanpa bila karahah, tidak makruh, harus apabila matahari tadi masir zilli mithlihi ila isfira. Maknanya kita kata ketika kekuningan di langit. Kalau kita lihat waktu di ufuk tu ada isfirar. Isfirar tu maknanya kalau dah ada, kita nampak dah memang nampak macam dia punya kekuningan di langit tu, katakan. Itu waktu tu harus, masih lagi boleh salat asar. Macam kita 6.30, ada 6.45 tu masih lagi harus, katakan.
selong lagi masih lagi nampak matahari cerah lagi kat luar, tapi dia dah arah-arah nak terbenam dah, nyatakan. Kemudian waktu yang makruh yakni yuqra ta'khir ilai wa huwa min isfira ila qubail al-maghrib, qubail al-ghurub, iaitu ketika kekuningan di kaki langit itu sehinggalah terbenamnya matahari. Itu waktu yang makruh. Sehingga hampir-hampir nak terbenam matahari itu makruh. Kalau kita kata maghrib hari ni pukul 7.20, nak 7.10 tu kita kata 7.15 ke kata kan, itu waktu yang makruh kata kan. Wa waktu tahrim ialah, dan waktu yang haram itu ialah melewatkan salat ila waqtin la yasi'a wa in kunna kulluha ada. Haram kita kata apabila kita melewatkan salat yang mana waktunya tidak cukup untuk mendirikan salat asar. Walaupun kita kata dia salatnya dianggap tunai katakan, tapi perbuatannya tadi adalah perbuatan waktu itu sebenarnya adalah waktu yang tidak dibenarkan, haram katakan, melewat-lewatkan. Wallahu a'lam. Qala wal maghrib waqtuha wahidun, dan juga kata Imam Abu Syuja' lagi, wal maghrib itu dan salat maghrib itu waktunya satu je, iaitu terbenam, apabila terbenam matahari. Dalilnya apa? Dalilnya dalam hadis Jibril alaihi salam, kerana Jibril AS telah mengimami Nabi SAW pada waktu yang sama pada kedua-dua harinya, iaitu hari pertama dan hari kedua, waktu yang sama. Persoalannya, bila akhir waktu salat maghrib ni Ustaz? Katakan, mata yakhruj min waqti salatil maghrib, mata yakhruj waqtul maghrib. Di sini tuan-tuan, fihi qaulani, ada dua pandangan. Qaul yang pertama ialah al-jadid. Al-jadid yang azhar lah, yang azhar, annahu yakhruju bimiqdari taharah wa sitr aurah wa adhan wa iqamah wa 5 rakaat wal i'tibaru fi dhalika bil wasati mu'tadil. Nyatakan boleh dibuat anggaran bersuci, berwuduk lah, maksudnya berwuduk, tutup aurat, pakai baju semua tutup aurat, azan, iqamah dan 5 rakaat. Kenapa 5 rakaat? Kenapa 5 rakaat Ustaz? 5 rakaat, 2 rakaat sebelum maghrib dan 3 rakaat kita kata salat maghrib, ataupun 3 rakaat salat maghrib, 2 rakaat selepas salat maghrib. Itu maksudnya katakan. Kenapa 5 rakaat? Wal i'tibaru fi dhalika bil wasatil mu'tadil. Iktibarnya adalah iktibarannya ialah yang dikira tu betul-betul katakan bukan pertengahan lah, menyatakan adapun wal qadim, pandangan yang lama mazhab Syafi'i, la yukhraj hatta yaghibu syafaqil ahmar, tidak keluar waktu salat maghrib itu sehinggalah hilangnya cahaya merah di ufuk, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqtul maghrib idza ghabatis syamsi ma lam yasqutu syafaq. Salat maghrib itu apabila tenggelam matahari selagi mana tidak kelihatan, selagi mana malam yasqutu syafaq, maknanya sehingga hilang kemerahan di langit itulah istilahnya, malam yasqutu syafaq. Rawahu Muslim. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu anna sa'ilan sa'ala Rasulullah sallallahu an mawaqit fa shalla bihi yawmayn fa shalla bihi al-maghrib fi al-yawm al-awwal hina ghabat asy-syams wa shallaha fi yawm al-thani qabla an yaghib asy-syafaq. Seorang bertanya kepada Nabi SAW, seorang lelaki tanya kepada Nabi berkaitan dengan waktu salat, maka Nabi salat dalam tempoh 2 hari itu, Nabi salat
yang 2 hari lah. 2 hari. Hari pertama Nabi salat maghrib pada awal waktu ketika terbenamnya matahari, dan pada salat hari yang kedua Nabi salat waktu maghrib juga pada hari yang kedua qabla an yaghib asy-syafaq, sebelum hilangnya cahaya merah di ufuk. Summa qala aina sa'il. Nabi tanya, mana orang yang tanya tu? Nabi pun menjawab, faqala rajul, kata lelaki itu, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Qala waqtu salatikum bainama ra'aitum, waktu salat kamu yang kamu nampak ni sekarang, yang kita buat semalam dengan hari ni, itu waktu salat. Maghribnya gitu, asarnya gitu, zuhurnya gitu, asarnya, isyaknya sampai subuh. Nabi telah jelaskan. Wal ahadits fi dhalika katsira, dan hadis dalam bab ni banyak. Kata Imam Ar-Rafi'i rahimahullahu taala, wal ikhtaru ta'ifatan min ashabil qadim warajjahuhu. Ada sebahagian ulama mazhab Syafi'i memilih pandangan lama dan mereka mentarjihkan pandangan lama. Kata Imam An-Nawawi, hadis yang sahih lebih jelas menyatakan pandangan lama itu lebih tepat. Wa ta'wilu ba'daha mu'tadhar, dan takwilan tu ba'daha boleh diterima, katakan, dan itu adalah pandangan yang lebih tepat, kata Imam Nawawi, iaitu pandangan qadim yang saya sebutkan tadi, sehingga hilang syafaq, sehingga hilang cahaya di ufuk itu, cahaya merah di ufuk itu lebih tepat. Wallahu a'lam. Wa man ikhtar min isya wa awal waqtiha, wa mimman ikhtarahu min fahuwa shawab, katakan, wa mimman ikhtaru min ashabina, antara ulama yang pegang pandangan ni ialah selain daripada Imam Nawawi, Ibn Khuzaimah, Al-Khattabi, Baihaqi, Ghazali, A'immah semuanya, Al-Baghawi, Imam Al-Baghawi, dan ramai lagi, rahimahullah ta'ala jami'an. Wallahu a'lam. Okey, taib. InsyaAllah nanti besok pagi kita akan sambung lagi untuk salat Isyak. Di sini ada soalan, katakan soalannya, solat tu sendiri adalah doa. Masa sujud salah satu masa terbaik untuk berdoa. Soalan berdoa masa ketika salat atau selepas salat, iaitu selepas wirid dan sebagainya, yang paling baik. Taib. Memang dalam salat kita, yang seperti mana saya kata tadi, doa. Ada waktu-waktu yang dalam salat ini yang kita kata boleh kita berdoa, dan ada kalanya sunat kita berdoa, sebab memang ada dalam hadis Nabi SAW. Contohnya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah ialah ketika selesai tasyahud, dan ada pandangan hatta tasyahud awal, dan ada pandangan khusus tak, hanya tasyahud akhir sahaja. Sebab Nabi kana yata'awwaz min 4 fi duburi kulli salah. Nabi memohon perlindungan 4 perkara pada akhir salat. Itu sebelum bagi salam. Ada pandangan kata sebelum bagi salam. Maka lepas tasyahud Nabi berdoa. Dan ada hadis-hadis yang lain yang makna Nabi kata umum, nak minta apa mintalah, kata. 4 perkara yang Nabi ajar untuk kita minta doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa adzabin nar wa a'udzubika min fitnatil masih dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wa mamat. Sebelum bagi salam. Dan ada pun memang Allah Subhanahu wa taala ketika sujud, harus kita kata seorang itu nak berdoa ketika sujud dalam salat fardu, tidaklah menjadi larangan. Akan tetapi dalam hati Allah Subhanahu wa taala
apabila kita ikut imam ataupun apabila kita mengimami orang ramai, maka tidak perlu untuk berlama-lama ketika sujud. Adapun salat sunat, ya silakan. Salat sunat kita seorang diri, maka silakan. Kerana waktu disebut dalam hadis Nabi SAW, waktu yang paling hampir seorang hamba itu dengan Tuhannya iaitu ketika sujud. Maksud sujud itu ialah sujud yang dalam salat. Bukan di luar daripada salat yang mana saja kita nak sujud untuk tujuan doa. Itu batil. Tak betul gitu. Salah. Ada setengah orang kadang-kadang lepas semayang, dah selesai semayang, dia sujud. Bila tanya kenapa sujud? Saja sujud. Doa dalam sujud. Salah. Di luar daripada salat, saja-saja sujud tidak ada dalam syarak. Ataupun di luar daripada salat, sujudnya untuk berdoa itu salah. Kenapa? Sebab tidak ada dalam hadis Nabi SAW. Dan perbuatan itu bertentangan dengan nas. Kerana di luar daripada salat, apa yang diajar oleh Nabi SAW ialah kita nak berdoa itu ialah dengan mengangkat tangan. Inna Allah yastahi min abdihi. Allah Subhanahu wa ta'ala malu dengan hamba-hambanya. Idza rafa'a yadayhi ayaruddahu sifran. Apabila seorang itu mengangkat kedua tangannya, Allah tidak berikan apa-apa padanya. Di luar daripada salat, kita yang paling baik bertepatan dengan sunnah ialah kita mengangkat tangan. Tapi kalau dalam salat kita kata sujud. Cuma dalam salat fardu itu tak perlu dibuat lama-lama, panjang-panjang. Sebab kita salat fardu ini rahmati Allah, apabila dia buat dalam berjamaah itu, kita jangan ambil kita jangan sujud lama sebab kita ada adab dalam salat. Ada adab dalam salat. Imamnya lama salat, katakan nak baca panjang dalam salat pun kita dah ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi sujudnya lama dalam solat fardu. Maka jika itu, buat setakat mana yang cukup saja. Kita nak doa dalam sujud, Allah maghfirli, tidak ada masalah. Janganlah kita melewati imam ketika salat fardu itu. Dan jangan pula imam membaca doa yang panjang ketika sujud sehingga menyebabkan imam makmumnya tadi apa salah lepas imam ni sujud lama sangat. Aku nak lepas ni nak pergi kerja dan sebagainya. Jadi tak perlu habis itu. Afattana anta ya Muaz, kata Nabi SAW. Adakah kamu wahai Muaz nak menimbulkan fitnah wahai Muaz? So kita jangan sebab itu imam dia kena raikan makmum, katakan. Dan makmum tidak boleh melewati imam. Sebab proses ikut imam itu innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Jadi kan imam itu untuk diikut. Kalau imam dah bangun dia masih lagi sujud, kita kata tak betul. Kena ikut imam. Imam bangun, kita bangun. Imam rukuk, kita rukuk. Imam sujud, kita sujud. Imam bangkit daripada sujud, kita bangkit. Walaupun dalam mazhab Syafi'i dibenarkan kita melewati imam dua rukun yang besar, katakan. Tapi tidak digalakkan, katakan. Semata-mata, kata. Wallahu a'lam. Kemudian mati Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu sujud pada akhir saja yang dilamakan. Kadang-kadang orang, biasalah kita dalam masyarakat Melayu ni, bila solat hajat ke, bila solat ke, dia pilih sujudnya akhir. Itu pun, di situ pun mati Allah Subhanahu wa taala ada kesilapannya. Nabi tak sebut pun sujud yang terakhir itu yang kita kata waktunya paling hampir seorang hamba itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Nabi kata sujud umum dalam salat. Sujud yang maksudnya sujud dalam salat. Maka kita kata sujudnya dalam salat itu
Tak kira lah salat rakaat pertama ke, rakaat kedua ke, rakaat ketiga ke, rakaat keempat ke, sujud awal ke, tengah ke, akhir ke, sama je. Boleh didoakan, boleh berdoa pada awal, pada tengah, pada akhir, tidak ada masalah. Kalau kita salat 3 salat, salat maghrib kita kata 3 rakaat, kita ada 6 kali sujud. 6 doa kita boleh baca yang pendek-pendek. Selepas saja tasbih, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, tak ada masalah. Ada. Baca doa lain pun ikutlah. Nyatakan tidak ada doa yang khusus di situ, terpulang. Baca apa, doa mana pun. Dan adab yang berikutnya, ketika doa dalam sujud itu, kata para ulama, tidak lebih daripada paras berdirinya, kadar berdirinya. Kerana min hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sujud itu tidak lebih daripada kadar berdirinya. Maknanya jangan sujudnya seminit, jangan berdirinya seminit, sujudnya 5 minit. Tak boleh. Dalam solat kita ada adab-adab, katakan. Ada adab solat, katakan. Dalam solat tu sendiri, katakan. Jangan sujudnya lebih daripada, jangan rukuknya lebih daripada sujud, jangan rukuknya lebih daripada kadar berdirinya. Jangan sujud itu kita kata lebih daripada kadar berdirinya. Begitu juga duduk di antara 2 sujud. Jangan rakaat kedua tu lebih panjang daripada rakaat pertama. Itu adab-adab dalam salat, yang perlu kita ketahui. Kadang-kadang setengahnya tu katakan berdirinya sekejap, baca surah pendek. Maka ketika sujudnya panjang, 10 minit, kadang-kadang 5 minit, 10 minit. Salatnya sah, saya tak kata salatnya batal, tetapi dia tidak beradab dalam tata cara salatnya, katakan. Wallahu a'lam. Dan kemudian mati Allah Subhanahu wa taala, berdoa lepas salat juga adalah perkara yang dituntut. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, kata antara doa yang mustajab ialah salat doa selepas salat fardu 5 waktu. Sebagaimana sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kata jangan lupa berdoa selepas salat fardu 5 waktu. Doa sendiri pun okey, katakan. Nak aminkan doa imam pun okey, tak ada masalah. Ada. Tak nak aminkan doa imam, nak baca doa sendiri, silakan, tak ada masalah. Imam ni dia tak boleh doa secara khusus, tak? Imam boleh doa untuk umum. Kecuali dalam hal-hal keadaan tertentu, katakan mungkin ada permintaan daripada masyarakat setempat untuk kita doakan macam orang tu sakit dan sebagainya, itu bab lain. Tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala, secara umumnya doa selepas salat fardu ini memang imamnya akan baca umum. Jadi di situlah kita kata seorang itu akan lebih baiknya baca doa sendiri. Tapi tak salah untuk dia imam mengaminkan doa imam, katakan. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, saya rasa ni cukup setakat ni. Insya-Allah kita jumpa lagi pada besok pagi, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kita semua. Jadi setakat itu saja yang sempat saya kongsikan pada pagi ini. Kita sambung besok berkaitan dengan solat Isyak, solat Isyak dan juga seterusnya solat subuh, dan kita lihat terus tajuk yang berikutnya, iaitu berkaitan dengan
hukum-hukum ataupun masalah-masalah yang dibawa di sini. Wallahu a'lam. Jadi setakat itu saja. Kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.